Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti seperti biasa, saya menyambung kuliah seperti yang saya buat tempoh hari. Saya rasa agak lama juga saya berhenti. Jadi hari ini saya nak menyambung kuliah yang sama, The Law of Attraction. The Law of Attraction in Mathematics. Jadi hukum daya tarikan dalam matematik. Tujuannya, objektifnya ialah nak menarik minat budak-budak. Hukum daya tarikan. Macam mana kita nak menarik anak-anak tu dengan the law of attraction in mathematics. Hukum daya tarikan. Jadi anak-anak di sekolah ni, terutama sekolah rendah, dia cukup bimbang dengan ilmu matematik. Dengan lukisan dia seronok pula. Dia asyik nak melukis je. Habis dicontengnya dinding-dinding. Ya. Jadi bila melukis maknanya anak-anak akan menggunakan otak kanan. Jadi bila saya bercakap mengenai the law of attraction, ada kaitannya dengan the power of mind and how you translate, ya, dia punya power tadi menjadi kenyataan. Ya. Jadi sebelum saya menyambung tugas mengajar ni, saya nak menjawab beberapa soalan yang pernah dikemukakan. Antaranya, mana lebih laju bunyi dan cahaya? Sebenarnya saya nak menarik perhatian, itu dikatakan the law of attraction, hukum daya tarikan tu. Saya nak menarik perhatian orang ramai. Saya kata bunyi lebih laju daripada cahaya. Ya. Dalam sains memanglah saya pun mengajar sains. Selalu berada di makmal sains. Light travel faster than sound. Itu kita tahu. Tapi saya nak tukar ini, bunyi lebih laju daripada cahaya. Jadi ini saya punya jawapan lah. Sebab ramai orang bertanya, mana lebih laju, bunyi ke cahaya? Hari ini saya nak katakan, bunyi lebih laju daripada cahaya. Bukan cahaya laju daripada bunyi. Saya bercakap dalam konteks yang lebih luas. Apa buktinya? Baik. Katalah tuan-tuan duduk dalam bilik gelap. Bilik itu gelap. Ada dinding. Tuan duduk seorang dalam bilik gelap. Bila saya suluh dengan torchlight daripada luar, cahaya dia tak boleh menembusi dinding. Tetapi kalau saudara panggil daripada luar. Katalah saudara sebut namanya. Namanya katalah Ali. Ali, mengapa duduk dalam bilik? Gelap. Jawab Ali, cahaya tak boleh masuk. Tapi suara dengar tak? Suara dengar. Maknanya bunyilah lebih laju daripada cahaya. Sebab dia dengar suara kita dulu daripada cahaya tak boleh masuk. Kerana ada dinding, hijab. Jadi sebab itulah saya hujah dengan menggunakan trik akal tu. Jadi maknanya suara lebih cepat daripada cahaya tadi. Suara tu bunyi. Contoh kedua. Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, khalifah yang kedua. Ketika dia membaca khutbah di atas mimbar, sedang dia baca khutbah, tiba-tiba dia memberi arahan kepada tentera yang bernama Sariyah. Jarak antara Sayyidina Umar dengan ribuan batu. Suara Umar dapat didengar oleh tentera. Apa kata Umar? Berlindung balik bukit. Kerana Sayyidina Umar nampak musuh nak menyerang. Ya, jadi tentera Islam mendengar suara Sayyidina Umar. Jadi saudara-saudara sekalian, perkara-perkara begini hendaklah dikupas dalam konteks yang lebih luas. Ya. Yang kedua, ada lagi satu benda yang saya nak cakap sebelum saya mengupas tentang the law of attraction ini. Supaya kita dapat merenung hakikat hidup ini. Ya. Jadi dalam hidup ni macam-macam. Hari ini saya nak tanya soalan kepada orang Melayu khususnya.
Orang Melayu ni terkenal dengan sifat merendah diri. Ya, humble. Memang kita diajar untuk merendah diri, jangan sombong dan sebagainya. Cuma cara mereka membawa diri itu tak kena. Antaranya mereka rasa rendah diri hingga kan tak ada harga diri. Ya. Inferiority complex. Inferior tu maknanya rendah diri lah. Orang-orang katalah mereka superior. Sebab tu mereka dipanggil kuasa besar. Kuasa besar dunia. Kita ni inferior. Itu orang Melayu. Merendah diri yang tak kena gaya. Cuma saya nak bagi tahu antara sebabnya, ini secara lawak saya lah. Dia apa sebabnya jadi rendah diri? Saya pergi ke Tanjung Malim. Sebelum sampai Tanjung Malim, saya lalu dekat Kuala Kubu. Lepas Kuala Kubu, rasa ya. Lepas rasa saya akan jumpa serendah. Lepas serendah saya jumpa diri. Rasa serendah diri. Lepas tu baru jumpa Tanjung Malim. Upsi. Jadi orang Melayu, janganlah merendah diri teruk sangat. Merendah diri yang dituntut tu sebenarnya itulah yang diajar. Maknanya kita ada adab, humble. Merendah diri, jangan membesarkan diri. Tapi yang saya nak tegur rendah diri. Buktinya begini. Amerika, dia ada angkasawan dia. Angkasawan Amerika namanya astronaut. Rusia, angkasawannya namanya cosmonaut. Istilah untuk Rusia. Orang Cina, angkasawannya namanya taikonaut. Orang Melayu, cannot. Orang Melayu bila dengar roket, takut sangat. Tengok Amerika dengan kuasa besarnya. Mereka buat pelancaran roket. Baru ni Arab Saudi hantar roket ke Marikh. Ya? Jadi saya nak buat roket lepas ni. Jadi kita berusahalah untuk memajukan lagi Malaysia ni dengan membawa anjana besar. Okey, saya terus kepada the law of attraction. Jadi bila saya bercakap tentang the law of attraction, macam mana kita nak tarik minat? Contoh beginilah. 12 kali 6. Budak-budak kita di sekolah, mereka akan menghafal 72. Ya. Macam mana kita nak menarik minat dia supaya dia tak payah nak hafal? Okey, kita gunakan the law of attraction. Kita tarik 2 dulu. Tarik 2 ni ke bawah. Tarik 6 ni ke bawah. 2 kali 6, 12. Okey. Ya. Bila nak jawab 12 kali 6, kita guna the law of attraction. Kita tarikkan. Tarikkan 2 ke bawah. 6 tambah 1, tarik ke sini jadi 7. 2 kali 6, 12. 12, 6, 7, 2. Itu daya tarikan. Supaya dia menggunakan otak dia bukan menghafal, tetapi dia menarik idea tu. Tu, saya ambil contoh kedua. 13 kali 7. Jawabnya 91. Ya. Macam mana kita nak tarik dia supaya dia rasa senang belajar? Tarikkan 3 ke bawah. Tarikkan 7 ke bawah. 3 kali 7, 21. 13 kali 7. 7 tambah 2, 9. Turun 1 ke bawah. Dah boleh jawab. Itu kita nak menarik minat supaya dia berfikir dulu. Sebelum dia menghafal, dia kena berfikir. Inilah tujuannya saya memperkenalkan buku Otak Kanan Melayu Matematik. Ya, daya tarikan itu. Supaya dengan otak belah kanan tadi, dia menggunakan kuasa minda. Saya dah bercakap mengenai the law of attraction ini ada kaitannya dengan mind power dia. Kuasa minda tadi. Jadi kuasa minda belah kanan ini tidak menggunakan hafal. Dia bayangkan jawab. Okey, jadi bermakna kalau dia dah faham, kita susunlah. Kita buat macam ni. 6 kali 5, 30. 16 kali 5, turunkan kosong. 5 tambah 3, jadikan 8. 7 kali 6, 42. 17 kali 6,
turunkan 2, 6 tambah 4, 10. Clear kan? Itu daya tarikan yang kita nak bawa kepada pelajar-pelajar supaya dia minat matematik. Menarik minat. Tujuan digunakan law of attraction tadi untuk menarik minat budak kepada proses belajar menggunakan otak di sebelah kanan tadi. Matematik memang otak kiri. Ini matematik belah kiri. Ini matematik belah kanan. Buktinya ya, kita tengok di sekolah. Sekolah menggunakan otak kiri. Sekolah dia tidak menggunakan otak kanan. Buktinya. Baik. 12 kali 6 ini kanan. 12 kali 6 ini kiri. Okey. Apabila kita tengok 2 kali 6, 12. Ini satu tangan. 6 kali 1, 6 tambah 1, 7. Pemikiran begini belah kiri atau dipanggil vertical thinking. Vertical tu belah kiri. Yang ini dikatakan lateral. 2 kali 6, 12. Lateral thinking. 6 tambah 1, 7. Nampak? Ini otak kanan, ini otak kiri. Kenapa disebut lateral thinking? Oleh seorang profesor yang bernama Edward de Bono. Dia memperkenalkan lateral thinkingnya. Sebenarnya lateral thinking ni asalnya dalam dunia Melayu. Orang Melayu kata, sekilah ikan di air kena jantan betina. Buktinya, begini, contoh. 16 kali 5. Cuba kilahkan ke kanan. 6 kali 5, 30. Kilahkan 5 tambah 3, 8. Jadi 80 jawab. 6 kali 5, 30. Macam mana nak jadi 80? 30. Padam sebelah 8. Jadi 30. Ya. 16 kali 5. 5 tambah 3, 8. Buatkan 8 balik. Itu kata sekilah ikan di air. Tapi ini bukan sekilah. Ini secara logiknya kosong tangan 3. 5, 1, 5 tambah 3 baru jadi 8. Ini otak kanan, ini otak kiri. Ini dia matematiknya. Kita gunakan belah kanan. Matematik sepatutnya guna 2 bahagian otak. Bukan sebelah otak saja. Nanti kalau guna sebelah otak, budak akan jalan sengit. Dia sengit sebelah otak je. Sebab itu saya tengok budak sekolah bila berjalan, otak dia sengit sebelah. Tuan-tuan jangan marah lah. Otak ni sempurnanya 2 belah. Left, right. Left, right. Kita ambil contoh tentera. Tentera kalau dia berjalan, kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Betul tak? Orang awam, dia berjalan kanan aja. Itu yang jadi jatuh dalam parit tadi. Saya orang parit. Kampung saya tepi Sungai Perak. Kampung saya di parit. Jadi asyik jalan kanan, terjun Sungai Perak. Sebab itu Sungai Perak ni ada kiri kanan. Botol kiri, botol kanan. Layang kiri, layang kanan. Di Sungai Perak saja. Kenapa bermula di Sungai Perak? Kerana ini ada kaitan dengan sejarah J. W. Bush yang telah dibunuh di tepi Sungai Perak di Pasir Salak. Kerana British, cara berfikirnya otak belah kiri. Dia tak mau bagi Melayu tu bijak. Dia buatnya sekolah, semua guna otak kiri. Hafal, hafal, hafal. Cuma sekarang saja baru nak kenalkan kebat. Kemahiran berfikir arah tinggi. Zaman saya tak ada perkataan ini. Cuma budak sekolah semua hafal. InsyaAllah. Kita sambung di lain masa untuk kuliah akan datang. Sekian. Wallahu a'lam.